Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi. Bersama saya Cikgu Yus dan kali ini akan membawa anda dalam kimia di mana silapnya fasa 2. Kali ini cikgu akan bawakan contoh pengiraan, tajuk elektrolisis dan juga berkaitan dengan sedikit tajuk garam. Jadi yang pertama cikgu mulakan dengan pengiraan yang terlibat dalam kimia. Dalam kimia ni untuk pengetahuan pelajar ya, kita perlu fokus kepada bilangan mol. Dan sebab dalam kimia ni kita tak banyak sangat rumus yang perlu diingat. Sebab itu kalau kita lihat soalan untuk kimia, kita tak diberikan rumus seperti fizik dan juga matematik tambahan yang sememangnya kita tahu dia banyak rumus. So dalam kimia ni pelajar kena tahu konsep mol. Jadi bilangan mol ni pula dia ada beberapa bahagian lah. Contohnya bilangan mol sama dengan jisim bagi jisim molar. Di sini merujuk kepada kita nak hitung bilangan mol pepecah manakala bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Ini adalah merujuk sama ada atom, molekul ataupun ion, dan nilai pemalar Avogadro ni biasanya diberikan pada soalan iaitu 6.02 kali 10 kuasa 23. Dan kemudian ini adalah menentukan bilangan mol larutan aqueous yang antara yang popular dalam kimia, mV per 1000. Dan untuk menentukan bilangan mol gas, isi padu gas dibahagi dengan isi padu molar gas sama ada pada STP ataupun suhu bilik, dan nilai ini juga diberikan pada soalan. Dan cuma jika isi padu gas dalam desimeter padu, pelajar pastikan di sini memang nilai STP dan suhu bilik diberikan juga dalam desimeter padu. Dan seandainya lah keluar dalam soalan objektif, dia ataupun pelajar nak gunakan jugalah isi padu gas ni dalam sentimeter padu, pastikan isi padu molar gas juga ditukar kepada unit sentimeter padu. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh. Dan antara rumus lain adalah M1V1 M2V2 ini dalam pencairan, dan MAVA MBVB sama dengan AB. Dan sebenarnya kedua-dua rumus ini biasanya digunakan juga dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kimia. Dan cikgu juga suka bawakan di sini berkaitan dengan termokimia yang H equal MC theta, heat change, perubahan haba, dan di sini adalah nilai delta H, di mana bila kita nak tentukan ni haba pemendakan, haba peneutralan, haba penyesaran dan haba pembakaran, akhir sekali kita akan gunakan rumus ini. Dan tapi hari ini cikgu tak pergi kepada termokimia lah, cikgu pergi kepada contoh-contoh yang mudah dulu. Contoh yang pertama, hitungkan bilangan mol. Dalam perhitungan sama ada soalan ini soalan objektif ataupun berkaitan dengan soalan struktur, pelajar kena pastikan yang pelajar tahu apa yang diminta oleh soalan dan apa maklumat yang diberikan pada soalan. Jadi ingat apa soalan minta, apa yang soalan dah bekalkan kepada kita. Jadi soalan minta bilangan mol atom. Soalan beri 1.4 kali 10 kuasa 24 ni atom oksigen. Jadi kita letak di sini, kalau misalnya pelajar ingat dia punya rumus, tulislah, itu lebih baik. Jadi bilangan mol adalah bilangan zarah dibagi dengan pemalar Avogadro, dan kita akan dapat nilainya 2.33 mol. Jadi ini biasanya skor 1 ataupun dalam soalan objektif kita tekan saja dan kita pilih jawapan yang paling tepat. Contoh yang kedua, berapakah jisim amonia yang menempati isi padu 800 cm padu pada keadaan bilik? Jadi jisim atau relatif diberikan, begitu juga isi padu molar gas dalam keadaan bilik. Jadi bilangan mol, maknanya nak dapat jisim amonia,
kita gunakan rumus bilangan mol darab dengan jisim molar. Tapi sebelum itu kita kena dapatkan dulu bilangan mol. Jadi di sini yang ni yang cikgu katakan tadi, katakan pelajar nak gunakan unit sentimeter padu tanpa menukar kepada desimeter padu. Jadi isi padu molar gas ini perlulah ditukar kepada sentimeter padu, ataupun 800 cm padu ditukar kepada desimeter padu, dan kita akan dapat nilai yang sama kat sini 0.03. 800 bagi 24,000 0.03, ataupun 0.8 bagi 24 juga 0.03 mol. Dan apabila kita dah dapatkan nilai di situ, kita akan terus masukkan bilangan mol didarabkan dengan jisim molar, dan kita dapat jisim bagi amonia adalah 0.51 gram. Jadi pastikan jadi di sini skor pertama, di sini skor kedua, dan jawapan akhir mestilah tepat dan juga berunit. Jadi contoh yang ketiga, hitungkan jisim magnesium oksida yang terhasil apabila 2 gram magnesium terbakar dalam oksigen. Jisim atom relatif oksigen dan magnesium diberikan. Yang pertama, soalan tak bagi persamaan kimia. Tolong tulis persamaan kimia. Jadi pastikan persamaan kimia ni seimbang. Jangan silap sebab dia akan mempengaruhi perhitungan kita. Jadi di sini berdasarkan kepada persamaan, apa maklumat yang kita ada? Kita tahu jisim magnesium. Kita nak tentukan jisim magnesium oksida. Nak dapatkan jisim, rumusnya adalah bilangan mol darab dengan jisim molar. Jadi di sini kita gunakan maklumat magnesium. Dapatkan bilangan mol magnesium 2.0 bagi 24. Kita dapat 0.08 mol. Yang pertama. Yang kedua, yang ini kita panggil sebagai nisbah mol. Pelajar selalunya tertinggal nisbah mol. Sayang kalau pelajar tak buat nisbah mol ni, dia sayang. Jadi berdasarkan persamaan kimia, 2 mol magnesium menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Kalau sini 2, sini 2. So kalau sini 1, sini 1. Jadi kalaulah di sini 0.08 mol magnesium akan menghasilkan 0.08 mol magnesium oksida. Ini adalah skor yang kedua. Dan akhir sekali adalah penyelesaiannya, iaitu jisim magnesium 0.08 didarabkan dengan jisim molar magnesium iaitu 40, kita dapat 3.2 gram. So 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Ini biasanya pelajar tahulah kalau kertas bahagian soalan struktur, inilah penskoran untuk 3 markah. Okey. Dan contoh yang ketiga, ini menentukan formula empirik. Jadi untuk menentukan formula empirik, dia bagi unsur P dan unsur Q. Kekalkan saja P dan Q itu di sini. Dan untuk menentukan formula empirik, saya sangat galakkan pelajar-pelajar tolonglah bina jadual nak nampak kemas, cantik. Jadi kalau misalnya kadang-kadang pelajar tu dia lihat contohnya bilangan mol P dan Q sama, dia tak nak kira. Sedangkan di sini itulah penskoran cara cikgu-cikgu nak bagi markah. Okey. Biasanya menentukan formula empirik, katakanlah macam ni, dia boleh dapat skor 3. Kadang-kadang kalau dalam soalan struktur dia satu persatu, berapakah jisim, berapakah bilangan mol P, berapakah bilangan mol Q, and then dia akan tanya nisbah mol, dan akhir sekali adalah formula empirik. Itu kalau soalan struktur. Ini katakan dia bagi soalan esei, contoh, walaupun perhitungan. Jadi pelajar terus buat dalam bentuk jadual. Jadi yang pertama kotak di sini adalah jisim gram. Jadi kita masukkan sahaja jisim yang ada pada soalan. Kadang-kadang kita perlu tolakkan, bergantung pada bentuk soalan. And then yang kedua ni bilangan mol. Okey, bilangan mol di sini
jisim bahagi jisim molar. Kita dapat 0.05 mol untuk P. Begitu juga dengan Q, jisim bahagi jisim molar pun dapat 0.05 mol. Jadi ini adalah skor yang pertama. Dan nisbah paling ringkas, kita dapat 1, 1. Ini adalah skor yang kedua. Dan formula empirik sebatian yang terbentuk adalah P, Q. Ini skor yang ketiga. Okey, so ini adalah contoh perhitungan. Nanti cikgu akan kongsikan lagi perhitungan lain Dan kemudian yang ini cikgu nak kongsikan pula berkaitan dengan elektrolisis. Sebenarnya ini adalah perkongsian rakan cikgu juga ya. Jadi cikgu harap perkongsian yang dikongsikan oleh rakan cikgu ini juga dapat membantu anak-anak di luar sana untuk memahami elektrolisis, biasanya bagi persamaan setengah. Okey, dan sebenarnya ianya juga boleh digunakan dalam redox ya, dia ada kaitan juga. Jadi kalaulah pada asalnya ianya dalam keadaan logam, contohnya kita gunakan kuprum sebagai elektron. So, ini cikgu senang, biasalah sebab soalan guna kuprum ni selalu keluar. Jadi, bagaimana nak tulis persamaan setengah? Okey, jadi di sini logam akan menderma elektron membentuk ion. Okey, membentuk ion logam. Dan kalaulah keadaan asalnya adalah dalam keadaan bukan logam, okey, di sini dalam keadaan molekul, okey, bukan logam akan menerima elektron membentuk ion. Okey, kalau klorin dia jadi klorida lah, bromin jadi bromida. So, cara penulisannya ya. Jadi kita akan dapat contohnya seperti inilah. Tapi kena ingatlah, ini kalium, natrium ni contoh ya. Biasanya ini adalah logam reaktif ni, jaranglah kita guna. Tapi pelajar tahulah, yang penting logam ni sifat dia menderma elektron. Okey, jadi biasanya kita jumpa dua ni dalam elektrolisis. Kuprum, okey, membentuk ion kuprum 2 dengan melepaskan elektron. Argentum membentuk ion argentum dengan melepaskan elektron. Kalau di sini klorin, kita tahu bahawa klorin ini wujud sebagai dui atom. Dia akan menerima 2 elektron membentuk ion klorida. Persamaan ni sangat penting ya bila kita masuk dalam elektrolisis. Nanti kita akan jumpa, okey. Dan kemudian jika asalnya dalam keadaan cation, dalam keadaan ion, cation ni okey, logam tapi dalam keadaan ion logam, istilahnya adalah ion logam ya. Di sini adalah ion logam. Jadi dia akan menerima elektron membentuk logam. Okey. Manakala kalau asalnya katakan di sini faktor kepekatan ion klorida dipilih untuk dinyacas. Jadi bagaimana dengan persamaan setengah? Jadi anion ni akan menderma elektron membentuk bukan logam. Jadi inilah sebenarnya penulisannya ya. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk kuprum. Okey, dan kalau di sini contohnya ion klorida menderma 2 elektron membentuk klorin. Okey. Dan kalau kita lihat kat sini, ini yang antara yang popular lah. Kalau elektrolisis ni dia ada faktor kedudukan ion. Okey, jadi di sini biasanya ion hidroksida dipilih untuk dinyacas disebabkan oleh kedudukannya paling bawah ya. Jadi yang ini pelajar kena tahulah ya berkaitan dengan ion hidroksida. Kalau ion kuprum 2 dan ion argentum kedudukannya memang paling rendah dalam siri elektrokimia dia akan dipilih untuk dinyacas. Okey. Jadi satu lagi yang cikgu nak tekankan berkaitan dengan elektrolisis. Dalam soalan elektrolisis, cikgu selalu ingatkan pelajar supaya ingat 6 sebelum ditanya 6 perkara.
Kalaulah pelajar boleh kuasai keenam-enam perkara ini dalam tajuk elektrolisis, belum tengok soalan, pelajar dah tahu dah semua perkara ni, ia akan menjadi mudah. Okey, yang pertama pelajar kena tahu ion-ion yang hadir. Pelajar tengok dulu apa elektrolitnya. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. Ini antara elektrolit yang paling popular lah ya. Okey, cikgu tengok biasa sering ditanya larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ion yang bergerak ke anod. So, bila kita dah tahu ion yang hadir, kita kena tahulah. Kita tentukan dulu anod dan katod. Elektrolisis ni berdasarkan dry cell. So, kita boleh tahu anod dan katod. So, manakah ion yang bergerak ke anod, mana yang bergerak ke katod. Dan kemudian ion-ion yang dipilih untuk dinyacas di anod dan juga di katod. Okey, makna di sini ada ion yang dipilih untuk dinyacas. Okey, dia bukan ion-ion lah, ada satu ion saja. Ion yang dipilih untuk dinyacas di anod dan ion yang dipilih untuk dinyacaskan di katod. Berdasarkan faktor dalam elektrolisis ni, macam cikgu katakan tadi, dia ada 3 faktor pemilihan ion untuk dinyacas. Sama ada kedudukan ion dalam siri elektrokimia, yang kedua faktor kepekatan, dan ketiga faktor elektron. Yang keempat, setengah persamaan di anod dan katod. Okey, setengah persamaan di anod dan katod ni pelajar kena tentukanlah. Apabila pelajar dah tahu ion yang dipilih untuk dinyacas, okey, pelajar akan tahu setengah persamaan. Okey, setengah persamaan macam cikgu tunjukkan slide awal tadi Jadi kita kena tentukanlah keadaannya tu ion ke, dalam keadaan logam ke. And then kita kena tahu pemerhatian di anod dan katod, dan akhirnya adalah hasil. Kadang-kadang nombor 6 boleh jadi hasil, nombor 5 dia terbalik lah. Okey, pemerhatian jadi yang terakhir, tak ada masalah. Tapi maknanya ini adalah 6 perkara yang pelajar kena tahu dalam elektrolisis. Cikgu memang tekankan perkara ini bila pelajar pergi kepada elektrolisis. Okey, kemudian cikgu nak kongsikan ujian pengesahan. Sedikitlah sebenarnya. Kalau kita rujuk buku teks SSM tingkatan 4 yang terkini, pelajar tingkatan 5 pun dah boleh pinjam buku adik-adik ni. Dia sangat lebih mudah untuk difahami dan cantik. Dia punya diagram dia. So di sini pun cikgu bagi sedikit ringkasan. Katakanlah kita nak buat ujian pengesahan apa ni. Kata kita ambil ion zinc. Dalam ujian kation, biasanya kita gunakan reagent sama ada larutan natrium hidroksida ataupun amonia. Ini untuk kation. Jadi katakanlah kita guna natrium hidroksida. Apabila larutan natrium hidroksida dituang, ditambah ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc di dalam tabung uji sedikit, kita dapati mendakan putih terbentuk. Dan apabila berlebihan, kita dapati mendakan putih larut dan larutan tidak berwarna terbentuk. Begitu juga dengan kalau kita guna amonia. Okey, sedikit mendakan putih, berlebihan mendakan putih larut, membentuk larutan tidak berwarna. Jadi ujian pengesahan seperti fasa yang pertama yang cikgu pernah maklumkan sebelum ni, bahawa dalam ujian pengesahan mesti ada step, materials and observation, SMO. Jadi perkara-perkara itu masih dikekalkan juga untuk ujian pengesahan kation dan anion. Okey. Contoh yang seterusnya, katakanlah cikgu ambil ion kuprum 2. Sebab apa? Ion kuprum 2 ni dia ion yang berwarna. Ion ferrum 2, ion ferrum 3 pun ni semua berwarna. Cuma kalau kita lihat 3 ion berwarna ni, dia semua tidak larut
Okey, dalam larutan natrium hidroksida dan amonia berlebihan kecuali ion kuprum 2 dalam amonia bila tak sedikit dia ada mendakan biru, tapi apabila amonia ditambah secara berlebihan mendakan biru larut membentuk larutan biru tua. So ini adalah caralah. Biasanya kalau pelajar untuk ujian pengasahan kation dia mesti tambahkan sedikit diikuti berlebihan. Itu mesti, berlebihan tu mesti ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada ujian pengesahan untuk anion. So untuk anion ni kita ada ion karbonat, ion sulfat, ion klorida, ion nitrat. Dan sejak kebelakangan ni cikgu lihatlah kadang-kadang dalam soalan esei keluar ion sulfat, ion klorida, kadang-kadang ion nitrat. Dah beberapa tahun ni dia keluar ujian pengesahan untuk anion. Jadi pelajar, yang pertama untuk ion karbonat. Ion karbonat ni biasanya dalam keadaan pepejal. Contoh ni jadi cara nak tulis dalam kertas jawapan, masukkan atau tambahkan satu spatula, katakan di sini cikgu ambil kalsium karbonat ke dalam tabung uji yang mengandungi asid nitrik cair. Jadi pemerhatiannya pembuakan berlaku. Okey, ataupun gelembung-gelembung gas terbebas. Jadi pelajar, asid di sini kita tahu bahawa ini adalah tindak balai asid dengan garam karbonat. So kita boleh guna asid nitrik, asid hidroklorik dan juga asid sulfurik. Okey. Bagi ion sulfat, ni adalah reagent yang pelajar kena tahu ya. Jadi dia kena tahu step, material and observation. So biasanya ujian pengasahan ni kita buat guna tabung uji. Jadi janganlah pelajar letak sampai 5 cm padu, 5 cm padu. Jadi cikgu nak cadangkan kalau berkaitan dengan larutan kita gunakan semua 2 cm padu. Okey, contoh tuangkan larutan yang mengandungi ion sulfat 2 cm padu, larutan yang mengandungi ion sulfat dituang ke dalam tabung uji. Okey. Tambahkan 2 cm padu asid hidroklorik cair. Diikuti 2 cm padu larutan barium klorida. Mendakkan putih terbentuk. So boleh nampak step dia. Jadi samalah kalau ion klorida, tuangkan 2 cm padu larutan yang mengandungi ion klorida ke dalam tabung uji. Tambahkan 2 cm padu asid nitrik cair diikuti 2 cm padu larutan argentum nitrat. Mendakkan putih terbentuk. Okey. Tadi sebenarnya kalau kat sini mendakkan putih sudah cukup lah. Kalau ada masanya, kadang-kadang pelajar akan lihat dalam setengah tu dia minta ditambah dengan amonia sebab dia nak lihat bahawa mendakkan putih ni larut dalam amonia berlebihan. Tapi yang dalam amonia ni tidak perlu dinyatakan pun tidak apa. Cukup pelajar tulis mendakkan putih terbentuk dan itu sudah menunjukkan bahawa mendakkan putih itu apa? Mendakkan putih tadi adalah argentum klorida. Kalau di sini mendakkan putih tadi apa? Itu adalah bagi ion sulfat, mendakkan putih itu adalah barium sulfat. Jadi dia berbalik semula kepada garam yang terlarutkan dan tak terlarutkan. Okey, jadi untuk ion nitrat pula, pelajar boleh lihat di sini dia ada banyak juga reagent. Jadi kadang-kadang boleh mencapai 3 hingga 4 skor untuk menentukan mengesahkan kehadiran ion nitrat. Jadi contoh penulisan dalam kertas jawapan anda, 2 cm padu larutan yang mengandungi ion nitrat dituang ke dalam tabung uji diikuti 2 cm padu asid sulfurik cair. Tambahkan 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat dengan berhati-hati. Kenapa kita memang tekankan ni?
Okey, skor kat situ tu. Sebab ini asid sulfurik pekat. So, dengan berhati-hati titiskan 2-3 titis asid sulfurik pekat ke dalam tabung uji. Ataupun dengan berhati-hati alirkan sedikit asid sulfurik pekat pada bahagian dinding tabung uji. Okey, cincin perang terbentuk. Kat sini yang cikgu nak tekankan, jangan lupa tulis dengan berhati-hati. Okey, sebab kita menggunakan asid sulfurik pekat. Jadi ini adalah ujian pengesahan anion. Okey, jadi kita ada ion karbonat, ion sulfat, ion klorida dan ion nitrat. Jadi sekali lagi cikgu nak ingatkanlah, ion klorida ni sampai mendapkan putih terbentuk. So larut dalam amonia aqueous berlebihan ni tidak perlulah. Ini kalau ditanya dalam soalan mana tahu soalan tu kata apa yang akan berlaku apabila larutan amonia ditambah. So kita boleh katalah mendapkan putih tadi larut dalam amonia berlebihan. Tapi kalau tidak ditanya, cukup setakat tulis mendapkan putih terbentuk. Okey, jadi ini baru yang berkaitan dengan fasa yang kedua. So cikgu akan kongsikan lagi selepas ini berkaitan dengan elektrolisis, supaya pelajar lebih jelas bagaimana yang cikgu maklumkan. Kena tahu 6 perkara sebelum ditanya 6 perkara itu. Jadi kita akan ke slot yang seterusnya selepas ini. Okay, baiklah, cikgu nak tunjukkan berkaitan dengan elektrolisis. Katakanlah ini adalah elektrolisis bagi larutan natrium klorida 0.001 mol per desimeter padu. Jadi untuk nak tentukan kepekatan, biasanya di sini kemolaran dia tu sangat-sangat cair. Okey, kadang-kadang larutan natrium klorida sahaja, maknanya kalau dia dalam soalan tu tak tulis apa-apa, kita akan anggap itu adalah larutan aqueous, dia dilute, dia cair. Ataupun kalau di sini dia dah letak 1.0 mol, itu memang faktor kepekatan lah. Okey, 1.0 mol desimeter padu, 1.0 mol desimeter padu ke atas, itu adalah kita anggap sudah pekat. Dan biasanya kalau kita rujuk soalan-soalan SPM pun, dia akan letak lebih kepada larutan cair, larutan pekat. Jadi pelajar jangan risaulah. Jadi yang pertama pelajar kena tahu faktor bagi elektrolisis. Ini faktor apa? So ini bukan faktor kepekatan, ini bukan faktor elektrod. Katakan cikgu gunakan elektrod karbon, kedua-duanya, dan berdasarkan simbol bateri di sini, jadi kita tentukan ini positif. Okey, so ini adalah positif dan negatif. Jadi yang bersambung ni adalah anod dan di sini adalah katod. Jadi kita pergi kepada yang macam cikgu katakanlah tadi. Okey, yang pertama ion yang hadir. Ion yang hadir bagi untuk elektrolisis larutan natrium klorida 0.01 mol per desimeter padu menggunakan elektrod karbon. So ion yang hadir yang pelajar kena tahu, di sini kita ada ion natrium, ion klorida, ion hidroksida dan ion hidrogen. Kemudian ion yang bergerak ke anod. So ion yang bergerak ke anod ada ion klorida dan ion hidroksida, dan yang bergerak ke katod adalah ion natrium dan juga ion hidrogen. Kemudian ion yang dipilih untuk dinyacas, jadi berdasarkan kedudukan ion dalam siri elektrokimia, untuk di anod kita ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas. Manakala di katod ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas. Setengah persamaan di anod. Ini adalah setengah persamaan di anod. Kadang-kadang pelajar menghafal 4 orang handsome minum 2 cawan air, sebiji urin dan 4 epok-epok. Ini terpulanglah pelajar. Tapi yang penting persamaan itu betul. Di anod
Dan di katod, yang ini ada juga yang menghafal. Cara dia 2 ekor harimau jumpa 2 elephant jadi hantu. Okey, macam-macam cara pelajar nak hafal. Tapi yang penting ni lah. Okey, berujuk kepada slide yang cikgu kongsikan awal tadi. Jadi dalam keadaan okey, di sini ion hidroksida dia akan melepaskan elektron. Okey. Kemudian pemerhatian untuk anod dan juga katod kita dapati gelembung gas terbebas. Tapi kadang-kadang untuk soalan ni dia ada tambahan lah, ujian pengesahan menentukan gas hidrogen dan juga gas oksigen. Itu kita dah pernah bincangkan pada fasa 1 yang lalu berkaitan dengan ujian pengesahan. Jadi kalau ada yang lupa macam mana nak tulis ujian pengesahan, tolong tengok balik video cikgu yang fasa 1. Apakah hasil di anod? Jadi hasil di anod adalah oksigen dan hasil di katod adalah hidrogen. So pelajar, jadi pelajar dah nampak ini adalah 6 perkara yang sebenarnya akan ditanya dalam soalan, selain daripada perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kimia untuk elektrolisis, dan kadang-kala dia minta lukiskan arah pergerakan elektron, pengaliran elektron. Jadi itu yang biasa dia tanya. Jadi kalau soalan ni, pelajar cuba tengok soalan-soalan elektrolisis. Dia akan tanya 6 perkara ni. Okey, selain yang mungkin ada soalan-soalan tambahan. Okey, katakan cikgu kalau gambar yang ni. Yang ini biasanya berkaitan dengan peleburan. Jadi kalau peleburan tak ada air. Okey, katakan di sini kita guna dua-dua elektrod karbon. Okey, biasanya dalam soalan kita ada plumbum 2 bromida. Okey, jadi kalau plumbum 2 bromida, dia hanya ada ion plumbum 2 dan ion bromida saja. Jadi tak adalah ion yang tak dipilih. Memang itulah satu ion yang akan bergerak ke anod dan satu yang bergerak ke katod, dan ion itu jugalah yang akan dipilih untuk dinyacas. Okey, so ini untuk peleburan lah. Okey, kemudian cikgu nak kongsikan ni satu lagi. Katakan cikgu pilih faktor elektron. Okey, cikgu nak pilih faktor elektron, elektrolisis. Katakan di sini kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat menggunakan elektrod kuprum. Sama je macam tadi, kita kena tahu ion yang hadir. Okey, tapi ingat ini faktor elektron. Okey, ion yang bergerak ke anod. Okey, ion yang bergerak ke katod. Okey, jadi di sini cikgu sengaja tulis 3 dan 4. 3 dan 4 ada kat sini, iaitu ion yang dipilih untuk dinyacas dan setengah persamaan. Kenapa? Sebab dalam kes faktor elektrod ni, okey, kita dapati di anod. Okey, sebenarnya sama ada faktor kepekatan ataupun faktor elektrod yang kita gunakan. Hasil yang berubah, okey, sebenarnya dipengaruhi semua faktor, kedua-dua faktor ini sebenarnya dipengaruhi, kebanyakannya mempengaruhi hasil di anod. Sebab di katod ni dia terima saja, dia terima aja. Okey, jadi di anod ni kalau ada sebarang perubahan faktor, dia berlaku di anod. Faktor kepekatan ke, faktor jenis elektrod ke, dia akan berlaku di anod. Jadi di sini apa yang berlaku? Ion-ion ni bergerak, tapi dia tidak dipilih untuk dinyacas. Okey, jadi di sini di anod, cikgu nak fokuskan di anod. Kita belum bincang lagi pasal katod. Jadi kalau kita lihat di anod, kita ada ion hidroksida, kita ada ion sulfat. Sepatutnya kalau kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kita akan pilih ion hidroksida. Tetapi disebabkan ini, okey, faktor elektrod, jadi apa yang berlaku? Kuprum mengion, membentuk ion kuprum 2. So ini setengah persamaan dia.
kuprum mengion membentuk ion kuprum 2. Manakala di katod macam biasa sama. Okey, ion yang akan dipilih untuk dinyacas adalah ion kuprum 2. Okey, ion masih lagi faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey. Jadi di sini ion kuprum 2 menyacas membentuk kuprum. Sebab cikgu nak tekankan istilah yang betul, kuprum mengion, kuprum menyacas. Okey, jadi pelajar kena tahu okey, apa yang berlaku di sini, kuprum mengion. Di sini kuprum menyacas. Okey. Jadi sama ada soalan nombor 5 dengan 6 ni dia boleh twist. Nak mana dulu? Nak hasil dulu ke nak pemerhatian terpulang? Katakan cikgu tulis hasil. Jadi hasil di anod adalah ion kuprum 2 dan hasil di katod adalah kuprum. Dan pemerhatian di anod, elektron menipis, elektron mengecil, kadang-kadang ada juga elektron kuprum larut. Okey, melarut lah. Okey, lama-lama dia akan menipis. Dan manakala di katod, elektron menebal atau pepecah perang terenam. Kuprum saja yang perang ya. Yang lain untuk logam, apabila kita guna kepingan logam yang lain, biasanya kita akan dapati pepecah kelabu terenam. Okey, jadi ini faktor elektron yang kita gunakan. Tapi masih lagi menggunakan konsep ingat 6 perkara sebelum ditanya 6 perkara. Okey, dan cikgu nak kongsikan bagi sel kimia. Okey, katakan di sini sel kimia, cikgu ada kepingan magnesium dan kuprum yang cikgu gunakan sebagai elektrod, dan elektrolit adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi ion-ion yang hadir, kita ada ion kuprum 2, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Jadi dalam sel kimia, paling penting tolong tentukan terminal positif dan terminal negatif. Macam mana nak tentukan terminal positif dan negatif? Berdasarkan kepada kedudukan logam. Okey, logam magnesium dan kuprum dalam siri elektrokimia, logam yang lebih elektropositif biasanya akan menderma elektron membentuk ion logam. Jadi ini adalah terminal negatif. Magnesium adalah terminal negatif dan kuprum adalah terminal positif. Yang ini adalah arah pergerakan elektron. Okey. So di sini pemerhatian, kita akan dapati magnesium akan semakin menipis dan elektron pada kuprum akan semakin menebal. Jadi pelajar yang kalau kita lihat untuk sel kimia, pelajar memang kena lebih mahir menentukan terminal positif dan negatif dan juga persamaan setengahnya. Okey. So itu berkaitan dengan elektrolisis yang cikgu boleh kongsikan kali ini. Jadi cikgu harapkan untuk yang slot fasa 2, okey, cikgu kongsikan bahagian ni dulu. Nanti terlalu banyak yang pelajar nak catch up. Cuma dalam tajuk elektrolisis, pelajar juga kena tahu berkaitan dengan penggunaan pasu beliang dan titian garam. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan di sini apakah fungsi titian garam ataupun pasu beliang. Jadi pelajar kena lihat ya fungsi utama dia. Kalau kita ada pelajar yang kata, cikgu, untuk memisahkan dua elektrolit, adakah itu salah? Ya, betul. Untuk apa lagi yang biasanya pelajar tulis, okey, untuk melengkapkan litar, juga betul. Tetapi dia ada jawapan yang terbaik. Katakanlah skor dia memang skor 1. Jadi apakah fungsi? Kalau dalam kertas 2 ni kita nak itu jawapan utama. Okey, dan saya memang minta pelajar tulis ayat yang lengkap adalah katakanlah fungsi pasu beliang ataupun titian garam adalah membenarkan ion-ion mengalir melaluinya bagi melengkapkan litar. Okey, lainlah kalau ada soalan, berikan 3 fungsi
titian garam. Jadi yang pertama, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Yang kedua, melengkapkan litar. Yang ketiga, mengasingkan 2 elektrolit yang digunakan. So, dapat 3. Tapi kalau memang satu saja, jadi yang paling lengkap adalah membenarkan ion-ion mengalir melaluinya bagi melengkapkan litar. Jadi cikgu rasa setakat ini dulu perkongsian untuk fasa 2 dan kita akan sambung kepada fasa 3. So sekian saja daripada cikgu. So semoga kita dapat berjumpa lagi pada fasa yang seterusnya. Diharap perkongsian kali ini juga dapat dimanfaatkan kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.